Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mashtah Fitrusli, nombor matrik 052296. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk sejarah dan latar belakang Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Negeri Perak, ataupun nama singkatannya ialah MAIP. Seperti yang kita ketahui, negeri Perak merupakan salah sebuah negeri-negeri Melayu bersekutu, diikuti dengan negeri Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Pada 1 Julai 1896, negeri Perak telah ditubuhkan menerusi perjanjian bersekutu ataupun dikenali sebagai Treaty of Federation. Pada ketika itu berlaku penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Tujuan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu ini adalah untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal dan kepentingan bersama di antara Raja-Raja Melayu dengan pemerintah British. Okey, gambar di sebelah kanan ini merupakan bangunan Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak. Kemudian, pada tanggal 13 hingga 17 Julai 1897, negeri Perak telah menjadi tuan rumah bagi mesyuarat yang diadakan buat jurung kalinya, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, atau lebih dikenali sebagai Mesyuarat Durba, yang bertempat di Istana Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Menurut perjanjian yang disepakati oleh pihak British, bermula daripada Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 sehingga kepada penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB, kedua-dua belah pihak bersama-sama mencapai resolusi yang menetapkan bahawa semua perkara yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam, Islamic Affair dan adab Melayu, Malay Custom mestilah berada di bawah bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Dan semasa zaman tersebut juga, Duli Yang Maha Sultan merupakan ketua agama Islam dan adab Melayu yang berkuasa penuh di negeri Perak. Bahkan tradisi ini diteruskan sehingga seterusnya. Dari perspektif sejarah undang-undang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam, tertua yang telah dikuasakan di negeri Perak ialah Undang-Undang 99 yang telah diamalkan sehingga tahun 1900. Namun, tarikh permulaan kuat kuasa undang-undang tersebut tidak dapat disahkan dengan tepat. Diyakinkan bahawa undang-undang tersebut telah mula dilaksanakan semenjak pemerintahan almarhum Sultan Idris Mursyidul Azam Shah Ibni almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar, iaitu pada tahun 1887 sehingga tahun 1916. Seterusnya, pada tahun 1900, satu undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Pentadbiran Perkahwinan Orang-orang Islam Bab 197 Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah diperkenankan dan dilaksanakan. Berdasarkan peristiwa tersebut, telah didirikan sebuah bangunan di kawasan Pejabat Qadi, wilayah Kuala Kangsar, untuk dijadikan sebuah ibu pejabat pentadbiran Islam yang dikenali sebagai Balai Syarak. Bagi memimpin qadi-qadi wilayah, seorang qadi besar telah dilantik dan diletakkan di sini. Qadi besar pertama yang dilantik ialah Tuan Habib Abdullah. Wilayah-wilayah qadi yang dilaksanakan pada waktu itu adalah Kuala Kangsar, Taiping, Simpang 5, Selama, Lenggong, Ipoh, Batu Gajah, Parit, Setiawan, Teluk Intan, Tapah dan Tanjung Malim. Kemudian, pada tahun 1917, Jawatan Kuasa Al-Quran Negeri Perak ditubuhkan untuk mengawal dan mengawasi pengendalian ajaran agama Islam di negeri Perak.
Sultan Iskandar Shah ibni almarhum Sultan Idris Rahmatullah Shah telah dilantik sebagai pengerusi pertama yang ketika itu merupakan Raja Bendahara Perak. Di samping itu, Jawatan Kuasa Al-Quran Negeri Perak juga berfungsi sebagai Komiti Syariah Negeri Perak yang mana bertanggungjawab dalam semua urusan berhubung dengan pentadbiran agama Islam secara am pada waktu itu, termasuklah bagi mengeluarkan kebenaran penilaian pengajaran, penerbitan buku-buku agama dan lain-lain. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan gambar Sultan Iskandar Shah ibni almarhum Sultan Idris Rahmatullah Shah. Selepas itu, semasa tanah air bergolak hebat dengan perjuangan menentang Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946, iaitu menjelang pertengahan tahun 1947, wujud beberapa pergerakan pertubuhan dan persatuan telah mengusahakan menaikkan semangat nasionalisme bangsa, iaitu perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air dalam menentang penjajahan British. Pada masa itu juga, Persatuan Melayu Perak merupakan antara persatuan yang lantang bersuara di negeri Perak. Pada 10 Ogos 1947, melalui daya usaha, persatuan inilah telah diadakan satu perjumpaan para alim ulama bertempat di Madrasah Iskandariah Kuala Kangsar. Melalui perjumpaan itu, bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Perak iaitu Datuk Seri Ahli Zaini bin Haji Muhammad Zain mengutarakan idea yang bijak bagi menubuhkan sebuah pusat agama secara rasmi untuk mentadbir hal ehwal agama Islam di negeri Perak dengan lebih sistematik. Seterusnya, pada 21 Januari 1948 telah menjadi suatu momen yang amat bersejarah bagi negeri Perak apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Aziz Al-Mu'tasim Billah Shah ibni almarhum Raja Muda Musa menandatangani suatu perjanjian dengan Sir Gerard Edward James Chan, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British ataupun Governor General Malayan Union yang mewakili kerajaan British. Perjanjian itu juga dikenali sebagai Perjanjian Negeri Perak 1948 yang telah mencetuskan kepada pembentukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Kemudian, pada 1 Februari 1948 telah dikuatkuasakan bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak di bawah pemerintahan Baginda Sultan. Oleh itu, melalui pelaksanaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri itu, harapan untuk menubuhkan sebuah pentadbiran agama Islam di negeri Perak akhirnya dapat dicapai. Di bawah Fasal 6, 1 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, iaitu Kepala Agama Negeri ialah Yang Maha Mulia, dan Yang Maha Mulia akan memerintah supaya diadakan undang-undang untuk mengaturkan perkara-perkara agama dan menubuhkan sebuah majlis agama Islam dan adat Melayu bagi menolong dan menasihatkan Yang Maha Mulia berkenaan dengan perkara-perkara yang bersabit dengan agama negeri dan adat Melayu. Telah dinyatakan secara jelas berhubung kuasa untuk menubuhkan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Okey, setakat ini sahaja penerangan saya berkenaan dengan sejarah dan latar belakang Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Perak. Sambungannya akan disambung oleh kawan saya sendiri iaitu Siti Nur Fatihah binti Muhammad Fazli berkenaan dengan sejarah dan latar belakang Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Sekian, terima kasih.